Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kita rafa'kan kesyukuran. Alhamdulillah. Terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dapat kita sambung pengajian kita. Cepat sikit sambung bulan ni sebab masih lagi ada di Kuantan. Masih lagi. Jadi kita sambung, masih lagi ingat sambung yang ke-6. Ini antara kebaikan apabila pengajian kita tak diselangi jauh. Tak payah nak tanya kat mana dah. Ingat lagi. Memang ingat lagi. Baru je ingat. Senang. Sebab tu yang terbaik adalah, paling terbaik adalah seminggu sekali. Tu terbaik. Nombor yang kedua 3 kali seminggu sekali tu sebulan 4 kali lah. Yang kedua 3 kali sebulan. 2 kali sebulan. Yang last kali sekali sebulan. Macam mana saya memang ada sekali sebulan tu. Cuma kali ni je kan. Jadi dia agak ada connection. Baru cepat dan tak perlu kita nak ulang yang lepas-lepas. Sebab baru je. Itu antara terbaik lah. Macam mana kan? Kita masuk yang ke-6, suci daripada najis. Suci daripada najis. Alhamdulillah, perbahasan kita yang lepas sebelum tu, sebelum berkaitan dengan aurat. Kemudian yang lepas baru ni sambung lagi berkaitan dengan aurat. Ramai orang ambil manfaat. Saya dapat maklumat orang hantar mesej, hantar screenshot. Mereka di sinilah yang hari tu lah, yang beberapa hari lepas mereka buat macam nota. Dia letak video, lepas tu nota aurat ini sekian, dia tulis kan, lepas tu dia sebarkan. Yang tulis tu, yang bold ataupun tulisan pekat tu, tulisan timbul tu, tulisan bold tu berkaitan dengan melihat aurat melalui pantulan tu lah. Jarang orang bahas. Nak bahas takut fitnah. Memang pun boleh jadi fitnah. Bukan fitnah menipu, menimbulkan fitnah, menimbulkan salah faham kan. Betul tak? Boleh sampai salah faham kan. Tapi kita nak yang terangkan juga. Jadi diorang tulis, diorang sebarkan. Banyaklah, masing-masing dapat saham masing-masing kan. Masing-masing. Baik, kita akan bahas berkaitan dengan najis hari ni. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Yang ke-6, kitab Muniatul Musalli. Ke-6 daripada syarat sah sembahyang adalah suci ia daripada najis yang tiada dimaaf. Banyak kali saya ulang-ulang, iaitu ulama ni ataupun pengarang kitab yang berkat ni, dia tak perlu tulis panjang, dia tulis pendek je. Kita Allah, saya baca Allah, hai. Nampak macam suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Iyalah, nak sembahyang mesti kena tak ada najis kat badan. Kita faham macam tu. Tapi kalau kita mengaji, Allah yang ni panjang ni nak cerita. Apa yang panjangnya? Suci daripada najis yang tak dimaafkan. Kalau kita mengaji rupa-rupanya suci tu maksud tak ada najis lah. Suci kita tahu. Daripada najis. Najis tu apa? Satu masalah. Yang kedua, yang tiada dimaafkan. Maknanya najis tu tak dimaafkan untuk sembahyang. Secara automatik, mafhum mukhalafah, kita dapat faham di sebaliknya, iaitu adalah najis yang dimaafkan. Boleh? Kadang-kadang saya cakap laju macam dia agak slow balik. Maknanya jika ada najis yang, jika pengarang mengatakan
sembahyang ni mesti suci, mesti tak ada najis dekat badan, dekat dia, mesti tak ada najis dekat dia. Yang mana najis tu najis yang tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan. Jika najis yang tidak dimaafkan ada dekat dia, ketika sembahyang tak sah lah sembahyang. Simple je. Tapi dia boleh faham ni sebalik. Bila ada najis yang tidak dimaafkan, maknanya adalah najis yang dimaafkan. Kalau tidak, kenapa nak sebut najis yang tidak dimaafkan? Sebutlah najis. Nak sembahyang kena suci daripada najis. Ada najis tak sah, kan settle masalah. Tapi tak kata macam tu. Dia kata najis yang tiada dimaafkan. Sebenarnya ada ke najis yang dimaafkan? Adalah. Sebab tu dia tulis najis yang tak maafkan. Dah nak kena syarah najis yang dimaafkan pula, sedangkan tak ada dalam kitab. Itu yang kadang-kadang baca 2-3 patah itu. Kalau tidak, baca macam tu lah. Nak sembahyang jangan ada najis kat badan. Jangan ada tai lembu, tai itik, tai ayam jangan ada, tai orang jangan ada dekat badan ni. Sembahyang sah. Macam tu je. Habis apa maksud najis yang tiada dimaafkan? Najis itu najis tak maaf lah. Apa najis yang dimaafkan? Entah. Macam tu je lah. Tak faham, tak mantap lah. Sebab tu kata ulama' kalau tulis kitab, letih kita ni nak mengajar ni, letih. Dia guna satu perkataan tu, kita dah penat dah. Tarik nafas lah. Satu je. Najis yang tiada dimaafkan. Kita dah tarik nafas panjang lah. Kita dah nampak dah. Kena terang satu-satu. Sampai untuk faham najis yang tiada dimaafkan tu apa dia. Okey. Pertama, suci daripada najis yang tidak dimaafkan dalam masalah solat. Yang pertama, kita semua tahu najis terbahagi kepada 3. Tu dulu. Simple lah. Semua orang tahu. Mughallazah, mutawassitah, mukhaffafah. Najis mughallazah anjing babi, ataupun yang berasal daripada anjing dan babi, ataupun ibu bapa dia salah satu daripada anjing dan babi. Macam itulah. Anjing kahwin dengan kambing, ambing. Anak mughalazah, kan? Babi dengan lembu, contohlah kot, lebih kurang tu kan. Babi dengan lembu, lembu dengan babi, lembu dengan babi, lembing. Anak dia mughalazah. Saya nak bagi tahu tu, ibu bapa dia lah, ibu bapa binatang tu salah satunya mughalazah, anjing atau babi. Anak dia ikut kebabian ibu bapa dia. Macam tu lah. Okey, bukannya semestinya, walaupun rupa okey, katalah ibu dia lembu, kebau, bapa dia kebau, ibu dia babi, lahir anak rupa kebau, walaupun macam tu tetap kebau mughallazah, bukan kebau lah, babi lah. Tu sikit. Walaupun rupa tu tak ada rupa babi sikit pun, rupa kebau. Kalau dalam kitab Sabil al-Muhtadi dia bahas lagi ni, macam mana kau babi dengan orang keluar rupa orang. Saya bahas, kalau bahas yang tu tak jalan kitab kita. Dalam kitab Sabilan sebut babi ataupun mughallazah, ataupun bukan mughallazah pun, lembu dengan orang keluar anak macam orang. Babi dengan orang keluar anak macam orang. Kalau keluar anak macam babi, settle masalah. Keluar anak macam orang, adakah dia wajib sembahyang? Dalam kitab Sabilan ada sebut, adakah dia wajib sembahyang? Wajib sembahyang. Wajib sembahyang. Nanti kemudianlah. Adakah wajib? Kemudian kalau dia masuk dalam masjid, boleh jadi imam tak? Kerana kalau orang salam dia, orang akan cuci dengan air tanah tak tangan orang yang salam dengan dia. Sampai macam tu. Dulu ketika 200-300 tahun lepas, ketika di karang kitab tu, mungkin waktu tu orang kata apa benda lah mengarut. Apa benda mengarut punya apa contoh lah tu, contoh je, mengarut sungguh. Tapi agak-agak sekarang boleh berlaku tak? Boleh, dah ada DNA apa benda tak, saya nak sebut tak kerti. Dah ada dah benda tu, dia kacuk tu dah ada dah. Dah ada dah sekarang. Dulu masa tu macam mana ulama tu boleh ada idea untuk bagi contoh je, ada idea. Itulah panggil kasyaf. Dia seolah-olah macam nampak. Waktu tu orang semua bantai dia, apa punya contoh lah. Bagilah contoh yang logik, tak logik langsung. Rupa-rupanya setelah 300 tahun, mungkin lebih daripada tu, mungkin sekarang tak ada. Okey, setelah 1000 tahun ada. Macam mana kalau ada tu, macam mana nak hukumkan dengan hukum tu? Masa tu tak perlu susah-susah. Ulama 1000 tahun lepas dah settle. Sebab tu kadang-kadang tak logik. Benda tu tak logik kadang-kadang. Waktu akan datang logik. Okey, sikitlah mughallazah. Mutawassitah selain daripada anjing dan babi, kita ambil secara umum selain pada anjing dan babi, dan keturunannya mutawassitah. Tu paling banyaklah. Mukhaffafah hanya ada dalam mazhab Syafi'i aja. Mukhaffafah ni najis ringan, anak
lelaki, baby lah, baby lelaki tak umur 2 tahun lagi ataupun 2 tahun qamariah ke bawah, dan dia hanya makan susu ibu je, minum lah kita panggil, minum susu ibu saja, tak makan yang lain selain daripada susu ibu. Umur pula 2 tahun ke bawah. Kalau 20 tahun 30 tahun itu bukan, tak jadi, tak ada, dia tak, air kencing dia. Kalau perempuan walaupun baru lahir, mutawassitah, air kencing kalau baby perempuan walaupun baru lahir, ini tidak adil. Kenapa? Apa yang orang nak sama jantina, apa dia panggil tu, apa ada bahasa yang diorang nak memperjuangkan hak sama rata tu lah. Kenapa lelaki boleh kahwin 4? Ni tu, yang tu, jenis tu. Kenapa lelaki kena dengar cakap lelaki ni suami? Kenapa tu dia ada panggil sama rata, hak sama rata macam mana tah? Ada. Kenapa perempuan, air kencing perempuan walaupun baby, basuh perempuan tu baby, kena basuh sungguh-sungguh. Mutawassitah, kena basuh dengan air apa. Tapi air kencing kanak-kanak lelaki yang minum susu ibu tadi tu, umur 2 tahun ke bawah tadi, cuma perkecik aja. Kenapa? Ini tidak adil. Saya ada bahas berkaitan dalam bab ni di UIA gitu. Kenapa? Apakah perbezaan tu? Bahas tu satu-satu ada dalam YouTube, boleh cari untuk tahu kenapa. Bukan dalam bab ni je. Kenapa banyak dibezakan lelaki dan perempuan. Perempuan kena dengar cakap lelaki suami dia, perempuan kena cakap ayah dia. Bila perempuan nak kahwin kena ada wali ayah dia, lelaki tak payah ada wali pun tak apa. Tu perbezaan tu. Saya bahas banyak, antaranya ni lah. Antara sebabnya adalah air kencing perempuan, baby perempuan tadi, dia lebih kuat, lebih power air kencing dia, bau sifat daripada air kencing lelaki. Lebih. Kenapa dia lebih kuat, lebih apa bau, lebih berbau, lebih pekat, lebih apa sebagainya, segala-galanya lebih. Kenapa? Kerana organ ataupun sistem peranakan yang Allah ciptakan orang perempuan ni, saya dah bagi contoh sebelum ni, seperti apa? Lupa dah? Enjin berat. Ke tak ada contoh sini? Contoh part lain lah. Perempuan ni, kalau enjin kita nak kata, seolah-olah enjin berat. Tu, lori yang A kat belakang. Ataupun paling-paling pun C. Lelaki kancil aja. Enjin 660. Agak-agak minyak hitam yang pakai kancil dengan minyak hitam lori yang A ataupun C tadi, yang 12 tayar apa belah-belah tayar tu, agak sama ke minyak hitam dia? Tak sama. Kadar tukar minyak hitam agak-agak sama tak sama juga. Kancil setahun tak tukar, menokir jalan je lagi. Tapi cuba buat lori macam tu, jam. Nak tahu kenapa? Kerana dia jentera berat. Maka diumpamakan perempuan juga adalah jentera berat yang Allah buat, kerana dia akan tanggung, akan ada dalam perut dia nanti, dalam rahim dia ada akan nyawa nanti. Akan ada anak duduk dalam tu 9 bulan, maka jentera, saya guna istilah jentera. Jentera tu mesti power, seolah macam lori. Dia tak boleh setakat macam kurang horsepower, tak boleh. Maka dengan jentera tu berat dan sangat kompleks, ada itu, ada ini, ada tiup fallopian, tiup itu, tiup ini, masuk kau tu, masuk kau ni, ada haid, ada nifas, ada sebagainya. Maka sistem perkumuhan tu lebih itulah. Minyak hitam yang nak tukar minyak hitam kancil dengan lori, cuba tengok perbezaan lepas tukar tu. Mana lagi pekat agak-agak, mana yang lagi bau hangit agak-agak. Mesti yang lori. Umpama macam tu lah, umpama nak bagi faham je tu. Jadi oleh kerana tu, kurangnya sifat-sifat air kencing kanak-kanak ataupun baby lelaki tadi tu, sangat macam bau tak bau aja. Yang minum susu ibu je ni, tak, agak-agak macam bau tak bau aja, sikit-sikit je sangat. Maka kerana tu hanya perlu direnjit. Sedangkan perempuan tak boleh macam tu, kerana sistem dia terlalu kompleks dan sangat berkuasa untuk menanggung anak tu nanti akan datang. Kerana tu dia punya sifat dia, mungkin kuman dia sebagainya lebih banyak. Tu ada sedikit perbezaan. Banyak lagi perbezaan, boleh tengok dalam YouTube. Cari perbezaan lelaki dengan perempuan yang saya dah bahas panjang, 2 jam lebih berkaitan perkara tu. Dan kalau kata najis macam tu, kan budak-budak tu ada tahnik, makan kurma. Maknanya setiap budak yang tahnik bukan mukhaffafah lah air kencing dia. Oh tidak, maksud makan, maksud hanya minum susu ibu tadi, tak makan makanan lain tu, maksudnya makan sungguh, makan. Bukan sekadar tek-tek kat lidah tu, ambil air letak sikit, setakat macam tu, setakat makan kurma, setakat ambil letak 2-3 tek macam tu dah, tak nak. Itu bukan nama makan. Maksud makan sungguh. Makan sungguh. Tu je. Bila dia makan yang lain daripada susu ibu dia, waktu tu lelaki pun dah jadi
Mutawassitah. Tu sikit lah, secara ringkas je. Dan najis juga terbahagi kepada dua. Saya rasa tak sempat lah malam ni nak habis najis. Dah tahu dah. Dah rasa dah tak sempat. Untuk najis, kita akan 2 kali najis ni. Najis pula, selain daripada 3 tadi, dia terbagi kepada 2. Iaitu najis yang dimaafkan dan najis yang tak dimaafkan. Dah nak masuk dah tu. Najis yang dimaafkan dan najis yang tak dimaafkan. Malah najis yang dimaafkan dan yang tak dimaafkan ni semua ada. Najis mughallazah yang dimaafkan. Ada. Najis mughallazah yang tak dimaafkan. Yang ni yang biasa kita tahulah. Babi-babi apa semua, najis mughallazah, anjing babi. Yang dimaafkan satu lagi yang tak dimaafkan. Mutawassitah sama juga. Selain daripada anjing babi tadi, kebanyakan najis adalah mutawassitah. Najis itu pun sama juga. Ada yang dimaafkan, ada yang tak dimaafkan. Terbagi kepada 2. Kemudian najis mukhaffafah lagilah selesai. Memang dah dimaafkan dah pun. Jadi maksudnya setiap najis tu dia terbagi kepada 2. Dan najis yang dimaafkan dalam kitab kita ni, najis yang tiada dimaafkan. Jadi adalah najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan pula banyak contohnya. Kita bagi contoh untuk faham najis yang dimaafkan dengan najis yang tak dimaafkan dalam kitab kita ni. Masa sembahyang ada nyamuk. Nyamuk dekat sembahyang macam ni, macam mana nak bagi contoh? Pakai apa? T-shirt pendek, nyamuk dekat sini. Kat sini nyamuk. Nyamuk dekat sini, kita tengok. Okey. Lepas tu, gatal, dah tak khusyuk ah. Duk tengok nyamuk tu, sedap dia, gok isap darah. Macam mana ni? Macam mana nak buat ni? Dia pun tepuk. Sama ada tepuk macam ni ke, tepuk macam ni ke, masih lagi tak batal. Sebab gerakan tu masih lagi satu kan. Tak kisahlah dia buat macam mana pun. Saya bagi contoh sini. Nak bagi contoh kat muka pun boleh. Pump kat sini ke, kat dahi ke, pun boleh. Tapi nak bagi faham dulu. Dia dekat sini, kat sini. Okey, kita pun gatal sangat dah ni. Patutnya halau je lah. Tapi geram. Kurang hajar tu kan, biasa je tu. Geram. Tak apalah. Kita nak jadikan hukum ni. Kemudian dia pun tampar. Dia pun ambil slow macam ni. Dah kenyang, tak gerak dah. Kita pun pump. Ataupun tak kisahlah. Pump macam ni pun tak batal. Okey. Lepas tu kita pun angkat tangan, letak sini balik. Okey. Bermulalah hukum di situ. Kita ambil dulu contoh nyamuk jatuh. Nyamuk pun jatuh. Mati. Kat bawah jatuh lah. Hanya ada darah dia. Darah tu pertama nak kena tahu dulu. Darah siapa? Bukan darah siapa. Bolehlah. Darah siapa? Kadang-kadang kita kata darah kita. Tidak. Itu darah nyamuk. Sebab bila dah masuk ke dalam perut dia, nama darah dia. Dalam kitab dia akan tulis darah ajnabi. Darah asing. Bila darah asing, maknanya darah nyamuk lah. Tapi nyamuk tu isap darah dia. Memang lah. Kita makan lembu, kita jadi lembu. Taklah, kita orang juga. Jadi bila keluar darah lembu tak, darah orang lah. Sebab kita dah makan, jadi kita punya. Macam tu juga nyamuk. Nyamuk dah makan, dah minum darah kita, darah dia punya lah, dalam perut dia. Jadi bila kita pump, pecah perut dia jatuh, darah tu ada, kesan darah tu ada kat sini. Darah dia lah, darah ajnabi. Okey. Darah ajnabi, darah asing, bukan darah tuan punya orang sembahyang tu. Jika ada sedikit dekat badan, dekat pakaian pun sama, dimaafkan. Jika ada sedikit. Yang ini darah siapa? Darah ajnabi, darah nyamuk, bukan darah dia. Darah ajnabi lah. Dimaafkan jika sedikit. Ulama bahas. Maksud dia sekadar uruf je sikit ni. Bahas. Payah orang dulu bila sebut sikit dia boleh bayang. Orang sekarang sebut sikit tak boleh bayang. Tak boleh nak kata sikit tu dia sikit macam mana? Uruf lah, kebiasaan. Kebiasaan sikit macam mana? Dia macam tu. Tu lah orang sekarang. Jadi ulama tolong kita. Bila tolong kita, dia letakkan maksud uruf atau sedikit tu berapa, banyak mana, banyak tu pun banyak mana, dia bagi had, maka berbeza-beza lah. Jadilah khilaf. Tu jadi khilaf. Sebab ulama nak tolong kita jadi khilaf tu. Maka yang kata yang paling terbaik adalah kalau kita rasa banyak ni, banyak. Ataupun orang kata banyak, sikit 10 orang cakap, sikit lah. Nampak itu masuk uruf. Tengok, hui banyak tu. Banyak, seorang banyak. Banyak, 2 orang. Sikit yang cakap. Sikit lah. Walaupun 2 orang cakap banyak. Itu asal hukum. Tapi ulama kesian kat kita. Macam mana kita nak tentukan tengah sembahyang, nak tentu kita pula orang awam. Kesian kat kita. Jadi ulama tentukan dan setiap ulama berbeza-beza. Paling kecil besar 5 sen. Maksud 5 sen ke bawah sikit. Kemudian 10 sen. Ada juga ulama kata 10 sen. Ada kata 50 sen. Dulu. 50 sen dulu. Ni kot. 50 sen. Maknanya ni banyak kan. Kalau kita kata banyak. Nampak? Kita kata banyak. Waktu tu orang kata banyak. Tak banyak. Yang ini
10 sen? Ada orang kata sikit, ada orang kata banyak. Kalau 5 sen, boleh kata semua kata sikit kot. Mungkin ada juga orang cakap banyak. Yang sikit tu setitik, ada orang sampai cakap itu. Jadi ulama tolong kita ni. Ada yang kata 5 sen, 10 sen, 50 sen. Maksudnya banyak. Ada yang kata ni 2 jari. Sebab dikiaskan dengan ikan. Makan dalam perut ikan, tai ikan lah bahasa kita. Insang ikan, boleh makan tak? Ada darah macam-macam. Ada tai, ada darah. Boleh makan jika kecil. Jika besar haram. Sebab darah. Kecil besar? Kecil besar 2 jari. 2 jari kecil. Ada ulama kata 3 jari kecil. Oh, kalau ini ikan kembung kot. Tak payah siang, tak payah buang. Tapi yang muktamadnya 2 jari. Maknanya kecil. Jadi darah tu juga dikiaskan dengan ulama yang mengatakan ikan yang tak perlu disiang, tak perlu dibuang tai dia, tak perlu dibuang darah dia, sekadar 2 jari. Maka bila 2 jari maknanya 2 jari ke bawah, maknanya kecil. Jadi darah tu pun 2 jari juga. Oi, bapak banyak kan ni. Okey, ada yang kata macam tu. Jadi kita makan ikan bilis tu wajib kopek Tak wajib lah. Padahal ikan ni ikan apa? Puyuh Ikan puyuh pun tak. Adalah ikan puyuh yang kecil, okey lah. Tapi ikan kembung dah 3 dah. Besar. Ikan pelaling tu pun besar sikit pada 2 jari. Kena siang juga. Jadi kalau kita nak makan ikan bilis ke ikan yang kecil-kecil tu, boleh makan walaupun tak disiang, tak dibuang perut dia. Itu dari segi keharusan, kebolehan makan. Dari segi kesihatan kita lain. Dari segi makan-makan jadi makan tai banyak, jadi otak pun lupa lah sebagainya, itu cerita lain. Otak jadi lemah ke, ada asid-asid dalam tai itu cerita lain. Cerita dia sekarang dibenarkan. Harus. Ada yang kata besar tapak tangan darah tadi. Ada yang kata maksimum kalau nampak sampai banyak, baru banyak. Nampak? Yang mana yang paling yang muktamad yang kita nak pakai? 5 sen. Banyak ulama cakap yang muktamad 5 sen. 5 sen adalah 5 sen dan ke bawah adalah sedikit. Lebih pada tu adalah banyak. Okey, sambung cerita tadi. Okey, tinggal agak-agak darah tak sampai 5 sen darah nyamuk. Perut dia kecil je, jatuh. Nyamuk gajah tu pun, saya pernah tengok nyamuk gajah. Nyamuk gajah tu besar. Dia isap cukup berasa lain macam. Pop, banyak. Tatap juga tak lebih 5 sen. Saya dah try yang tu, nyamuk gajah tu. Kalau nyamuk teruk, yang punggung kat atas tu, macam ni. Tak ada darah keluar pun. Dia action je lebih, gatal je lebih. Nyamuk teruk tu biasa dekat bendang-bendang. Dia macam ni, punggung naik atas. Kita tengok, sedapnya kau. Bila dia dah cocok tu, dia tak angkat dah. Dia pun, pap, tak ada darah pun. Tapi nyamuk gajah siap. Nyamuk gajah dia panggil kan. Yang itu besar. Walaupun kita tepuk nyamuk gajah tu, walaupun banyak, nampak macam lebih sikit darah tu, tetap tak lebih 5 sen juga. Habis cerita kat situ. Okey. Adakah ia boleh sembahyang? Namanya najis yang dimaafkan. Ni najis yang tak dimaafkan, baru tak sah. Bila kita tepuk, najis jatuh nyamuk tu, dia adalah najis yang dimaafkan. Darah tadi, darah ni najis. Najis yang dimaafkan. Bila najis yang dimaafkan, teruskan sembahyang aja. Okey. Dia kata kalau najis yang tak dimaafkan baru tak sah. Ini najis yang dimaafkan, sah lah. Okey, macam mana najis yang tak dimaafkan? Macam mana kalau bangkai nyamuk tadi melekat? Sebab ada darah, dia melekat lah. Mungkin dia punya muncung tu terlekat lagi kat dalam ke? Okey, adakah sah sembahyang dia? Sembahyang dia batal. Dia kena buang segera. Najis tu jentik ke apa? Dalam kadar tumakninah. Dalam kadar subhanallah. Satu saat setengah dia kena jentik. Jentik ke buang segera. Buang lekat kat sini habis. Tak boleh. Kadar tu je. Kalau dia jentik boleh. Jentik. Macam tu kan. Agak-agak Pap, ada. Ada orang boleh sembahyang tu. Itu bukan sembahyang tu. Ini. Sempat. Lebih kurang agak-agak nyamuk tu, kita dapat faham, bangkai nyamuk tidak dimaafkan. Nisbah sembahyang ni, najis yang tiada dimaafkan. Bangkai nyamuk tak maaf. Darah, maaf jika sedikit. Darah ajnabi, maaf jika sedikit. Sedikit tu pula 5 sen. Kita ambil yang paling kurang paling selamat, 5 sen. Besar 5 sen. Jadi kalau pap, dia lekat. Ataupun dia jatuh, pop masuk dalam poket baju Melayu. Pap dalam tu. Tak sedar ke, sedar cerita lain. Masuk dalam tu, sembahyang batal. Kerana bangkai adalah najis yang tak dimaafkan. Darah dimaafkan jika sedikit. Darah apa? Darah ajnabi. Darah dia dimaafkan walaupun banyak.
Itu nanti panjang sangat, nanti bol lah satu-satu. Lepas tu saya kata tak sempat hari ni. Baca sikit pun dah rasa tak sempat dah hari ni. Jadi kalau darah dia sendiri berladung-ladung darah, dimaafkan. Sebab darah dia. Tu nanti dulu. Ni darah apa? Darah ajnabi, darah orang lain, darah lain. Orang ataupun darah binatang, termasuklah darah nyamuk tadi, walaupun asalnya darah tu kita punya. Dia yang hisap. Jadi bila berbeza dengan pacat. Pacat dia masuk, biasa pacat ni suka masuk kain. Dia masuk kain, dia duduk tempat lembut-lembut, dia hisap. Kita tak perasan. Rasa gatal sikit-sikit dia. Cukuk. Tiba-tiba, lain macam ni. Tengok-tengok dah besar ni lah. Besar ni. Dia naik besar ni. Dia turun. Bukan turun. Tiba-tiba jadi besar ni. Oh, dah rasa lembek-lembek dah ni. Garu. Dia tinggal kuku pula. Taring dia tinggal dalam kulit. Dia jatuh. Plop, tergolek. Bila taring dia tinggal dalam kulit, darah keluar. Tak berhenti. Biasa orang main pacat tahu benda ni. Dia akan keluar. Habis kain dia basah dengan darah. Tak ada masalah. Sebab tak ada masalah dengan maksud najis yang dimaafkan walaupun banyak, walaupun berladung. Kerana darahnya sendiri. Nampak? Dah saya takut bolok ni. Darahnya sendiri dan keluar bukan melalui rongga. Semua tu ada syarat-syarat tu. Memang agak pening sikit. Dan dua syarat. Dan darahnya sendiri dan bukan melalui rongga. Kalau melalui rongga, batal sembahyang juga. Ini bukan melalui rongga dia. Banyak pun tetap sah sembahyang dia. Okey, kalau melalui hidung keluar darah, sikit dimaaf, banyak tak maaf. Tapi darah sendiri, masalah dekat rongga tadi. Rongga. Ni rongga, kemaluan, kubul dubur, hidung, ni mana lagi rongga? Mulut. Tu je lah rongga kita ada. Keluar di situ, sikit dimaaf, banyak tak maaf, keluar darah. Tapi kalau keluar selain daripada situ keluar, kita luka, kita sakit, balut, banyak darah, semua dia maaf. Janji darah dia sendiri. Dah termasuk ke situ dah. Siapa yang perhati betul-betul dapat dobek ni. Kalau tidak dia akan jadi bolak. Dia jadi kita nak cerita pasal apa ni? Sebab tu saya kena slow-slow. Okey. Jadi nyamuk tadi, darah nyamuk sedikit, darah nyamuk yang sedikit ataupun darah ajnabi yang sedikit dimaafkan, tapi bangkai nyamuk tu tak dimaafkan. Kerana tu kalau kita tengok orang tua-tua dulu, saya sempatlah hidup dengan tok-tok nenek dulu. Tahun 80-an dulu. Masa tu dah hujung-hujung dah. 90-an tu dah kira moden dah. Masih lagi ada pelita ayam, hujung-hujung dah. Yang tu. Tu ada benda tu. Masih lagi ada di kampung-kampung ada. 90 ke atas tak ada dah. Susah dah nak cari. Sebab tengok, bila dia orang tua dulu, masa tu pun umur dah 90 dah. Dia nak sembahyang, dia tambah-tambah baju Melayu. Dia buka, dia terbalik kan macam ni. Dia buat macam ni. Apa benda buat ni? Kita ingat biasalah nak buang. Ada sebab. Nak pergi masjid, nak pergi balasah, nak pergi surau. Sebab baju Melayu kita bagus. Tapi sedikit kurang bagus sebab dia ada 3 poket. Jubah ada 1 poket. Okey, selamat sikit lah. Sebab tambah-tambah di kampung lah kita ni. Ada kelekatu, macam-macam lah. Semut. Samalah, bukan nyamuk aja. Apa saja. Bangkai binatang. Bangkai binatang atau kita kata lain, bangkai serangga. Yang bangkai serangga tidak dimaafkan nisbah semayang. Semayang tak dimaafkan jika ada dekat badan. Antaranya nyamuk tadi. Ataupun nyamuk tu memang datang, memang dah ajal dia malam-malam tu dia masuk pam macam ni. Kita semayang subuh esok pagi tu. Masa tu dia dah mati dah dalam poket dia. Tak sah semayang. Tak sah semayang. Sebab bangkai ataupun bangkai binatang dia panggil. Kita panggil serangga. Sebenarnya serangga ke tak serangga ke binatang lah. Bangkai binatang, bila disebut bangkai, tahulah yang tak semelih lah. Kalau semelih tu bukan bangkai. Bangkai binatang tidak dimaafkan nisbah semayang. Maksudnya dengan semayang tak boleh ada bangkai binatang dekat badan dia. Sama ada dia tahu ataupun tak tahu tu cerita lain. Kalau dia tahu, dia wajib qada. Dia tak tahu, habis aja kita. Tengok kat Padang Mahsyar lah nanti. Tapi tak berdosa lah sebab tak tahu. Sebab benda tak tahu, rufi'al qalam an thalath. Dia angkat pena malaikat ni 3. Antaranya orang tak tahu. Orang tak tahu nak dihukum apa. Cuma di Padang Mahsyar nanti tetap juga semayang tu tidak sah. Cuma berdosa je tak. Semayang tetap tak sah juga. Sebab ada. Tak apa tak berdosa. Sebab mana tahu, tak perasan. Tak perasan. Wajib cek ke? Tak wajib cek. Terbaiknya cek. Jadi sebab tu orang dulu dia kibah dulu. Dia terbalik. Dia takut ada sayap kelekatu. Sayap kelekatu sekalipun namanya bangkai. Sayap kelekatu ada dalam poket. Sebelah pula tu sayap dia. Dah lah tu. Terkoyak dah sayap dia. Saja. Tetap juga tak sah semayang. Pada mazhab Syafi'i
Kalau nak kira mazhab lain boleh sembang lagi lah, panjang tu. Cerita pasal mazhab lain akhir sekali pening balik. Ni cerita mazhab Syafi'i pendapat muktamad dulu. Pendapat tu berlambak-lambak. Fiqh kan khilaf. Tu banyak sangat. Saya cerita pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Okey, habis. Jadi maksudnya bangkai itu tak dimaafkan. Saya guna perkataan ni. Kena fahamlah, sebab kita mengaji, kita kena selalu guna ayat ni. Dimaafkan nisbah tidak bangkai serangga, bangkai binatang tak dimaafkan nisbah semayang. Okey. Darah ajnabi, darah asing, bukan darah dia. Dimaafkan nisbah semayang, kait je jika sedikit. Okey. Nisbah tu penting tu. Okey. Itu nisbah semayang. Macam mana dengan air? Bangkai tadi termasuk dalam air. Saya nak panjangkan ke air. Ambil bangkai tadi, masuk dalam air. Bangkai tadi termasuk atau sengaja masuk dalam air. Sayat kekatu tadi masuk dalam air dan cawan lah. Air bukan air 2 kolah lah. Air kurang 2 kolah. Masuk. Bangkai yang sama tadi, yang ada dalam poket, tak sah semayang aku. Ada bangkai kekatu, ada bangkai nyamuk, ada bangkai semut tadi. Tak sah semayang aku. Ambil bangkai tu, ambil air cawan ke dalam baldi ke, tuang, bubuh. Sekarang ni jadi mutanajis tak? Tapi tak kalau ada bangkai tu jadi yang tak sah sembahyang sebab bangkai ni masuk. Dimaafkan nisbah air. Jika masuk dalam air bangkai tadi, air tu kekal mutlak. Oh, maknanya kita dapat faham kat sini ada keadaan yang dia dimaafkan nisbah sembahyang, dia tak dimaafkan nisbah air. Dia dimaafkan nisbah, dia tak dimaafkan nisbah, dia dimaafkan nisbah sembahyang, tak dimaafkan nisbah air. Dimaafkan nisbah sembahyang, tak dimaafkan nisbah air. Tak dimaafkan nisbah sembahyang, dimaafkan nisbah air. Dia boleh ada macam tu. Dan satu lagi, iaitu nisbah makan. Itu nanti sekejap. Satu. Ada juga dimaafkan nisbah sembahyang, tak dimaafkan nisbah makan. Maksud nisbah tadi faham tak? Tak dimaafkan nisbah makan. Okey, dimaafkan nisbah sembahyang. Ada darah tadi. Maksudnya sikit darah dimaafkan nisbah sembahyang. Perkataan nisbah tu dimaafkan nisbah sembahyang kan? Sah sembahyang kan? Sebab darah ajnabi tapi sedikit. Dimaafkan tak nisbah makan? Maksudnya boleh tak makan? Kan dimaafkan sembahyang sah. Tak boleh. Makan tak boleh. Dia dimaafkan nisbah sembahyang aja. Ni maksudnya najis yang tiada dimaafkan dia nisbah sembahyang. Cerita pasal sembahyang. Sebab ada najis yang tidak dimaafkan nisbah makan. Najis yang tiada dimaafkan nisbah air. Ada juga najis yang dimaafkan nisbah sembahyang, ada juga najis yang dimaafkan nisbah air, najis yang dimaafkan nisbah makan. Ada. Satu-satu. Jadi darah tadi walaupun ada sedikit, kita sembahyang sah, tapi kita haram makan. Haram makan. Bangkai tadi jatuh dalam air. Air kekal mutlak, dimaafkan. Bangkai itu walaupun tak dimaafkan nisbah sembahyang tak sah ada bangkai, masuk dalam air itu kekal mutlak. Namanya dimaafkan nisbah air. Bila dimaafkan nisbah air, boleh ambil bangkai itu makan. Makan nyamuk. Haram. Dia haram, tidak dimaafkan ataupun haram nisbah makan. Maknanya bangkai, dekat sembahyang, dia tak dibenarkan, tak sah. Dekat air, dia okey. Makan, tak boleh. Oh, dia macam tu dia macam tu. Sebab kita akan bahas nanti. Iaitu darah daging. Bukan darah daging manusia kan? Darah daging. Darah daging macam ni. Darah lembu, darah daging dia ada perkataan lain darah daging. Darah lembu. Kita makan tak darah lembu? Makan. Tak makan apa? Orang rumah ada potong tung berdarah-darah tu, basuh macam tu aja. Cuba perah. Sebelum masuk dalam kari, sebelum goreng tu, cuba perah. Ada tak warna merah? Ada. Makan darah lah tu. Makan darah tu. Okey, boleh tak makan? Kena kata boleh macam kes hari tu. Macam kes aurat hari tu kan. Sebab apa pula kena kata boleh? Dah berapa banyak dah duduk melantak. Kena kata boleh lah sebab kita duduk makan tu. Kita tak pesan pun kat rumah. Daging nanti jangan lupa perah 4 kali perah. Kalau boleh spin. Sebab dalam tu ada darah tu. Nanti saya makan darah jadi Dracula. Kita tak pesan macam tu. Setakat mana? Dia ambil letak macam ni pegang apa ni pegang-pegang sikit. Tengok dah putih. Memang dah putih. Cuba perah tengok. Ni. Tawa je daging. Tu cerita lain. Cuba pula. Ada tak merah?
Ada garanti punya. Masuk dalam gulu 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 gulu. Masuk dalam kari kita, sup kita, keluar. Panas dok tolak ni. Lagi keluar darah tu. Kita pun, mantap. Makan darah? Makan darah. Soalannya, boleh makan ke tak? Kena kata boleh sebab kita dah faham banyak dah. Jadi, boleh makan. Soalannya, boleh kita kata macam ni. Maka, darah dekat daging, dekat ayam, dekat ikan. Kalau ikan tak ada lah kot. Ikan ada? Dah buang isi perut dia, mana ada darah dah kot? Ada? Tak ada kan? Ada tak? Tak ada kan? Tak ada? Ada? Kat tulang. Oh, kalau ada kat tulang lah. Kalau kata tidak, tak ada lah, kira tak ada lah. Kalau kat ayam, dekat daging, kan? Darah tu ada. Maknanya kita boleh kata, boleh makan. Sebab kita memang dah bantai lah banyak dah. Maknanya kita kata macam ni, dimaafkan nisbah makan. Nisbah tu penting tu. Soalannya, dimaafkan tak nisbah semayang? Dimaaf tak nisbah semayang? Dengan maksud, ambil daging tadi, yang kalau perah memang keluar warna merah, walaupun merah jambu, merah cair pun keluar merah. Bila merah mana ada darah. Okay, ambil. Jangan bubur dalam kari, jangan goreng. Ambil dalam poket. Bukan suruh buat, nak tahu hukum. Buat ni tak betul lah. Nak tahu hukum, ambil dalam poket. Seketul. Ambil apa? Semayang sah? Tak sah. Oh, nampak. Kita boleh nampak, kita boleh betulkan lah. Tu pekah tu. Tu fik tu. Fahmun, masuk fik, faham. Bukan suruh buat. Oh, maknanya ada bab najis, dia dimaafkan bagi yang ini, tapi yang ni tak boleh. Dimaafkan macam ni tak boleh. Oh, macam ni tak boleh. Di air dimaafkan. Kucing naik atas orang. Kucing kita tahu memang tak pernah basuh berak. Pernah? Walaupun dia berak dekat bowl tu, ada kucing pandai. Saya tengok video, dia orang hantar. Betul-betul dekat lubang tu. Sikit pun tak kena tepi. Orang berak kena dekat tepi-tepi tu. kena berus. Dia cun-cun je masuk. Dia kangkang macam mana? Bijak betul lah kucing tu. Okey. Tapi dia tetap juga tak boleh flush. Tak boleh. Dan selepas daripada tu, dia tak basuh. Maksud tak basuh, dia tak buka paip. Ambil sabun tak ada. Dia biar macam tu, dia tengok ada sikit jejak pakai air liur, itu pun tak sempurna pun. Soalannya, memang kucing tak pernah basuh berak. Jadi pastinya dekat punggung tu adalah najis. Walaupun tak nampak, pasti ada sifat-sifat dia. Pasti. Sebab nak hilangkan najis, nak mengangkat hukum najis adalah dengan air mutlak. Kucing mana reti mutlak tak mutlak? Senang kita cerita, kucing tak pernah basuh berak. Habis. Okey. Sekarang dia naik atas orang sembahyang. Dah manja sangat kan kucing tu. Dia pun naik naik duduk atas riba. Ketika kita at-tahiyah tu, dia naik atas. Kita illallah, dia dengan tangan dia. Dia duduk atas riba. Adakah batal sembahyang? Batal. Sebab dia tak pernah basuh berak. Okey, maknanya kat sini kucing itu kalau tak ada itu kena buang dengan segera lah. Kena buang dengan segera. Maksudnya kalau dibuang dengan segera, kadar tak makninah tadi masih lagi sah. Maksudnya dia duduk aja, cepat tolak. Tapi kalau angkat tak boleh, tarik tak boleh. Tu kita bahas nanti. Tolak. Okay. Jadi bila dia duduk lama-lama, membatalkan sembahyang. Maknanya kucing yang tak pernah basuh berak naik atas orang sembahyang batal. Dengan maksud dia kucing tadi ataupun najis dekat punggung dia yang tak pernah basuh dengan air mutlak tadi, tak dimaafkan najis yang ada dekat sifat-sifat najis yang ada dekat kucing, tak dimaafkan nisbah sembahyang. Okey, adakah dia tak dimaafkan nisbah air juga? Dengan maksud dia masuk dalam air. Tidak, dia dimaafkan nisbah air. Walaupun dia tak pernah basuh berak, tapi dia dimaafkan nisbah air. Dengan maksud dia masuk dalam air, dia berenang. Buat air, bagi contoh air tak best. Contoh kari. Kita dah masak kari, guru-guru dia tengok menarik, tengok kat atas, dia terkejun dengan kari tu. Dia pun berenang. Berenang ke tepi, lari. Soalannya, dah kena kat punggung dia? Kena dah? Tak mati lah. Sebab baru nak menggelegak. Soalan, boleh makan kat kari tu? Kalau nak bagi contoh yang kedua adalah bukan kari, air satu baldi. Samalah air satu tempayan yang tak cukup 2 kullah, dia masuk dalam tu dia keluar balik. Yang mana kucing tak pernah basuh berak. Dan kita tak nampak ada tergantung najis dia dekat bulu dia. Kalau itu habis cerita lah. Kalau ada tergantung nampak najis dia tu dekat punggung dia tu. Nampak ada, habis cerita dengan maksud muntah najis lah. Masuk air ke, masuk kuah ke, memang tak boleh makan. Tapi memang tak ada punggung. Biasa kucing dia memang jaga. Dia jaga kucing ni. Jadi tak ada najis. Kucing berpenyakit je yang tak jaga. Kucing biasa dia jaga. Jadi memang tak ada najis, tak nampak najis. Okey, dia dimaafkan nisbah air. Nisbah cecair pun dia dimaafkan.
Maksudnya cecair tu macam kuah, dimaafkan. Tapi duk naik atas orang sembahyang, tak sah. Sebab dia tak pernah masuk berak. Dalam masalah air, dia tak guna hujah tu. Dengan maksud, air tu kekal mutlak. Kalau kuah tu kekal, bukan mutan najis, boleh makan dengan syarat tak nampak najis yang ada kat punggung dia tu. Memang tak ada. Tapi kita tahu dia tak pernah masuk berak. Jadi kita faham kat sini, bab kucing lain pula. Tak dimaafkan nisbah sembahyang. Nisbah air dimaafkan. Najis kat punggung dia, bukan najis lah, kesan lah. Kalau ada najis kat punggung dia tak boleh. Habis tu boleh makan ke kari, kita buat kari kambing. Dah power kari kambing kan tu. Dah try atas gitu. Mantap. Okey, kari kambing. Macam dengan kari kambing tu. Boleh makan? Boleh. Lalu nak makan? Tak lalu makan, bagi jiran. Jangan bagi tahu. Haram ke? Tak haram. Ambil. Oh, baik. Biasa kedekut. Kali ni baik, ambil. Rupanya bukannya kucing aja, tikus masuk. Sama. Dia tengok, dia pun terjun. Terjun tiruk. Berenang lagi. Dengan syarat jangan dia mati dalam tu. Dia mati dalam tu habis. Bangkai. Pergi, cepat-cepat tengok punggung dia. Ada najis lah. Macam tu lah. Tak sempat tengok. Jadi tak tahu keadaan dia. Dimaafkan. Walaupun sama juga, tikus tak pernah masuk berak. Dimaafkan nisbah air. Air tak jadi masalah. Tapi bab sembahyang tak dimaafkan. Macam tu juga binatang yang lain lah. Takkan nak bagi contoh binatang tu lah yang biasa masuk. Dan pula tu kita tengok pula. Oh, dimaafkan nisbah air. Ya, dimaafkan nisbah air. Tak dimaafkan nisbah sembahyang. Saya nak bagi tahu kat sini, ada orang dia pukul rata. Itu mazhab lain. Jika dia dimaafkan semua. Kan? Dia semut masuk sendiri dalam air. Kita tahu, bab minum lupa tu cerita lain. Minum dia melemahkan ingatan tu cerita lain. Ceritanya, buang semut tu, boleh minum. Dengan syarat semut tu masuk bunuh diri sendiri. Dia mati sendiri. Bukan kita yang ni. Kemudian boleh minum. Jadi orang akan pukul, maknanya dimaafkan semut. Dia pukul rata. Dimaafkan semut tu nisbah air. Kalau ada dekat baju, semut mati. Dekat badan dia, dekat baju dia, dimaafkan nisbah sembahyang. Dia pukul semua. Ada orang macam tu. Sedangkan mazhab Syafi'i dia agak ketat. Pendapat muktamad Syekh Ibn Hajar, pendapat Ibn Hajar, daging yang dimasak kuahnya tu tadi tu namanya kuah mutanajis. Sebab ada darah lagi. Cuma walaupun dia mutanajis, memang pun dimaafkan nisbah makan. Kerana tak boleh kita nak sukar untuk kita operasikan dia tanpa buang, tanpa operasikan dia sampai tak ada darah. Tak boleh. Jadi tak sedap, jadi tawar jadi. Dia tak sedap dan susah, menyusahkan. Maka dia dimaafkan kerana nisbah makan. Dia tak dimaafkan nisbah yang lain. Maksud yang lain tu dah sembahyang. Itu pendapat Ibn Hajar dalam mazhab Syafi'i. Jadi automatik maknanya kita duk makan selama ni, bukti yang kata darah yang kita duk makan tu mutanajis ataupun najis. Orang Melayu panggil najis, sebenarnya bukan najis. Bila dicampur dengan santan, campur dengan air, namanya mutanajis, yang kena najis. Orang Melayu kata najis, boleh lah. Najis tu masdar. Mutanajis tu isim maf'ul. Maksudnya najis tu tai, air kencing, najis. Yang tu tak boleh sucikan sampai kiamat. Air kencing tu najis, tak boleh suci sampai kiamat. Kecuali Allah je boleh sucikan dengan cara penapisan, angkat naik ke atas jadi awan, turun balik, tu boleh. Masuk dalam tapis-tapis, keluar jadi air telaga, tu boleh. Kita nak sucikan air kencing tak boleh sampai kiamat. Habis boleh sucikan apa? Nak sucikan ada tai ayam dekat lantai, tak boleh sucikan tai ayam sampai kiamat. Tak boleh. Hanya Allah je boleh suci dengan cara dia masuk dalam tanah, dia campur, jadi buah limau, kita makan. Tu lah tu. Boleh, dengan cara tu boleh. Istihalah dia panggil. Tapi nak cucikan tai ayam tak boleh. Habis yang kita duk suci tu, kita suci tempat yang kena najis. Bukan suci najis. Suci lantai. Bukan cuci najis tak boleh cuci. Najis tak boleh cuci sampai kiamat. Jadi macam mana? Kita buang najis tu, lepas tu ada sifat-sifat bau-bau, kita gosok, lepas tu kita jiruh air mutlak. Itu bukan suci najis. Itu suci lantai yang kena najis. Sebab tu dia beza mutanajis dengan najis. Mutanajis ni isim maf'ul, iaitu tempat atau sesuatu yang kena najis. Dia tu bukan najis. Najis tu lah tai apa semua tu realnya. Tu bukan kena najis, tu memang najis. Jadi kita panggil, Melayu panggil najis sajalah. Najis, semua najis. Tak apa. Bukti kuah tadi tu, kuah najis ataupun mutanajis tadi, buktinya dianya
najis, mutan najis, buktinya dia ada darah. Okey. Dan kalau kita tengok ketika kita ambil daging tadi tu, cuba kita bayangkan. Fiqh dia kena banyak jika, maka tu jawab jika, maka barulah ngaji fiqh. Ya. Kita bayangkan ni daging tadi kan, nak bubuh dalam goreng ke, nak buat dalam kari ke, sop ke, kan, nak buat kari kan. Okey, ambil ni, dah basuh dah ni, dah putih dah air, tapi biasalah kat dalam tu kekal ada lagi darah tu. Kalau kita perah, kita ambil, kita bubuh kan, maka darah tu akan keluar, menyebabkan semua jadi mutan najis, tapi boleh makan, dimaafkan nisbah makan. Okey, cuba kita jangan macam ni, kita jangan bubuh, kita break kejap, nak bubuh dah ni, jap, jangan bubuh, pegang, kejap, ambil cawan, suruh orang rumah nak bubuh ni, dan kita tahu lepas bubuh gelak keluar darah, makan sedap dan boleh makan, kita tahu, tapi kita kejap, berhenti, jangan bubuh kan. Kita pun ambil cawan, perah sikit, dia pun perah, warna merah jambu, warna darah cair, dah perah sikit, setengah cawan, bubuh, boleh minum tak? Sama je, sekejap lagi bantai itu juga, ambil makan kuah sambil minum, sama je masuk. Nampak? Sama je. Kalau kita makan kuah tu, sebenarnya yang itu memang kita nak masuk pun, cuma kita suruh berhenti di luar tu kejap. Jadi kita pun makan kuah tadi, yang mana yang adalah kuranglah sikit darah dia tu, dan sambil-sambil kita minum air ni, buah ais, buah gula sikit, gok, ambil straw, minum darah. Soalannya boleh tak? Tak boleh apa kalau kita bubuh, tak suruh rumah kita berhenti kejap, kita makan yang itu juga. Kita kalau lepas dah masuk, kita ambil kuah, kita bubuh dalam cawan, boleh je kita togok. Lepas dah masuk dalam dah masak, kita pun ambil, kita bubuh dalam ni, kita togok, boleh. Kenapa kalau berhenti kejap ambil tu dah tak boleh pula? Mampus. Itu cerita aurat. Ini cerita ni. Kadang kita tak perasan kita buat benda tu. Kita ingat, mana ada darah? Mana ada darah apa? Dalam tu berlambak darah lagi. Oh, darah tu dimaafkan. Oh, kau dimaafkan, kejaplah nak minum. Bagi minum. Ambil. Tak, mana boleh minum macam tu? Habis tu? Dia jadi jam. Okey, maka haram minum. Haram minum darah tadi tu. Tujuan dia dimaafkan bagi makan kerana syarat meringankan hukum tu sebab menyusahkan. Bila kau dah tadah tu bukan menyusahkan. Bila tadah nak minum tu bukan menyusahkan. Yang kerana dimaafkan kerana perkara itu menyusahkan. Nak kena buat macam-macam dah jadi tak sedap dah. Jadi tawar dah daging tu. Jadi maka ianya dimaafkan kerana memudahkan. Tiba-tiba tahan nak minum air darah tu, tak boleh hukumnya haram. Malah lepas dia bubuh tu, dia tak minum, letak tepi, dia pun bubuh daging tadi. Okey, gelak, ambil yang ni juga, tuang. Sama je, haram. Tak boleh. Agak-agak menyusahkan ke? Tak menyusahkan benda tu. Nampak? Ambil. Padahal kalau bubuh awal-awal dalam periuk, semua yang tu juga. Tapi dia letak dulu, letak kat tepi, tunggu menggelegak. Dah menggelegak, ambil ni, tuang balik. Haram. Nampak? Kenapa syarak memudahkan situ? Sebab untuk menyenangkan kita. Kita pula buat bubuh. Maksudnya kat sini, jika dia telah berpisah daripada daging tu, dia asingkan daripada proses memasak tu, maka automatik najis dalam tu. Jadi bolehlah kita kata memang dalam tu tak najis lah. Najis lah. Betul lah. Cuma dimaafkan. Pelik apa kita makan ikan bilis. Dalam tu kan ada perut dia, ada darah 2-3 titik. Kalau masih dia hidup, ada darah 2-3 titik. Ada insang. Kenapa kita nak makan ikan bilis dengan kepala-kepala yang kecil tu tanpa kita rasa makan najis sekalipun? Makan najis lah tu. Yang dah siang tak apa, yang tak siang ni. Habis tu, dia dimaafkan. Tu dah makan najis, tak dimaafkan. Jadi apa? Makan darah ni yang dimaafkan juga. Apa sama? Banyak berlambak. Kuasa sebut satu-satu kita dah makan najis. Berlambak kita dah makan najis. Kenapa pula boleh? Memang boleh makan. Kerana dia dimaafkan bagi makan. Kenapa? Boleh. Ikan tadi yang sekali dengan perut-perut. Pendapat muktamad kata 2 jari. Kalau kita ambil ikan bilis kecil sangat, kita ambil ikan besar sikit. Ikan apa? Ikan kering tu kot, yang 2 jari. Yang 2 jari, cun-cun 2 jari. Besar ni. Boleh makan dengan perut-perut. Darah dalam tu. Malah darah tu pula mungkin masuk dalam isi ke apa. Makan semua. Dimaafkan. Maknanya boleh lah makan. Dah makan banyak lah. Tu. Kailan ikan masin. Dia pakai apa? Biasa tengok. Dia pakai
yang dah dijeruk. Apa? Bulu? Budu? Oh, kailai ikan masin apa budu? Oh, budu. Oh, buat budu. Budu tu nanti sekejap. Nanti budu tu nanti. Saya nak cerita kailai ikan masin dulu. Budu lepas ni. Satu-satu. Nanti bolok. Ni pun tak baca lagi ni. Baru cerita Najis. Kailai ikan masin tu kalau dia pakai ikan masin, ikan yang kita beli ikan masin tu, tak jadi. Ikan talang tak jadi. Dia kena ikan yang dah dijeruk, macam ada minyak-minyak. Saya tak tahulah benda, tapi memang power lah. Memang naik. Oh, baru nama kailai ikan masin. Soalannya, dia sekali buang perut tak? Kalau lah 2 jari dia tak buang perut, no problem. Kan sebut tadi dimaafkan 2 jari. Kalau besar pada tu, okey, katalah 2 jari dia tak buang perut, kenapa dia dimaafkan? Kerana menyusahkan kita nak makan. Kemudian kita duk makan kailai ikan masin tu, najis tu perut. Ada darah ikan. Cuma dia dah kering, bila kena basah, masa tu baru naik dia punya aroma, baru power. Termasuklah juga budu. Dalam budu special case, iaitu dalam bab wudu ada bincang dalam kitab Kifayatul Muhtadi. Saya cari bab wudu ni tak ada. Hanya satu kitab je ada. Syekh Muhammad Nur Qadhi Mekah 1924. 1920 dia dah jadi qadhi, 1918 dia jadi qadhi Mekah. Ketua hakim di Mekah. 1918 waktu peminterahan siapa? Kita dah bahas sebelum ni dulu. Syarif Hussein. Kan? Sebelum Saud. Kan Arab Saudi itu 1924 je. Sebelum tu Khalifah Islamiah yang terakhir sebelum digulingkan oleh Bani Saud tu. Waktu tu ada masih lagi ada Khilafah Islamiah yang terakhir lah, Turki. Masa tu kemudian berlaku perjanjian ni, Perancis ambil, Belanda ambil, orang kafir membagi-bagikan tanah umat Islam. Termasuklah geng-geng Saud, Raja Saud. Dia banyak, dia kaya, akhir sekali dia ambil. Dia jadi Arab Saudi, sedangkan Jazirah Arab besar. Dia bagi-bagikan, aku nak yang ini. Maka panjanglah ceritanya. 2-3 orang duduk, akhir sekali dapat kat dia. Lepas tu Arab Saudi tu nama orang bangsa tu. Apa pula dapat kat dia? Zaman mana ada Arab Saudi? Baru je 1924. Dia waktu tu jadi hakim 1918. Ketua hakim, qadhi dia panggil waktu tu. Syekh Muhammad Nur yang mengarang kitab Kifayatul Muhtadi, Syarah Sulam Muhtadi karangan Syekh Daud Al-Fatani. Kemudian 1924 semua dia buang, orang-orang lama, orang-orang yang ada dekat Masjidil Haram, semua dia buang. Maksudnya masuk kroni pula. Apa pula tinggal orang lama? Nanti kan bahaya. Buang. Tapi Syekh Muhammad Nur ni orang tak berani buang. Dia kekal jadi qadhi kat situ 1924 sampai 1930. Maknanya orang ni orang hebat, dia dihormati kawan dan lawan. Dia orang Patani. Waktu tu Patani masih lagi Melayu ataupun Nusantara. Tak dijajah lagi oleh macam-macam kan, kita tahu kan cerita tu kan. Waktu tu tanah Melayu lah semua. Tak ada Malaysia, Singapura, tak ada lagi waktu tu. Semua satu. Naik sampai segenting kera apa semua. Naik semua tu. Besar. Waktu tu. Jadi dia ni orang Melayu, sekarang kita panggil Fatani lah. Fatani Darussalam. Masa tu dia karang kitab. Dan dia bila Fatani, walaupun dia duduk Mekah, walaupun jadi hakim kat sana, tapi dia adalah sejarah ataupun ingatan dia tentang Malaysia, tanah Melayu ni. Maka dia buat kajian berkaitan dengan wudu. Dalam kitab tu ada tulis secara itulah hukum makan wudu dan wudu dan sebagainya. Kita makan wudu tu. Wudu asal anak bilis campur udang. Campur macam-macam. Belacan pun sama. Dah nama belacan. Kau ni baju kau macam belacan. Maksudnya apa? Ban semua masuk, yang busuk, yang tak busuk, campur jadi belacan. Wudu pun macam tu lah. Sampai kan kadang-kadang nak ambil tu, blup, bulu ori dalam tempayan, bawah rumah. Saya sempat ujung-ujung 89 yang tu. Saya masa tu kecil lagi. Umur 11 12 yang tu, sempatlah tengok. Masa nak cedok tu, blup. What's this? Benda apa ni? Tutup mata lah, sedap. Bukan sedap yang peluk tu. Sedap lain macam. Original. Sekarang ni tak bukan wudu. Sekarang ni sos bilis. Dia ambil blender beberapa warna tu jadi warna cantik. Dulu warna macam selut tu je. Warna tu warna coklat tu. Sekarang ni cantiknya wudu. Rasa sedap lah juga. Ya, itu kan tu dia panggil sos bilis. Tak ada peram-peramnya. Dulu peram, tutup rapat-rapat, tak tutup rapat, ada keluar itu ulat. Kalau tutup rapat tak apa. Dan dibahas pula, macam mana kalau ambil tapis.
Tapis. Adakah boleh makan budu tu? Oh, dan satu. Kalau tak tapis, boleh. Pani tak akan budu dah. Ukur benda. Kita dah makan najis lah tu. Najis apa pula? Adakah agak-agak anak-anak ikan ke apa-apa lah semua tu di siang dulu, mana taklah nama budu. Duk makan najis biasa je. Boleh makan ke? Dimaafkan, tapi bab budu hukum makruh. Makruh makan. Bukan sos bilis, sos bilis harus makan. Budu dulu. Sekarang tak tahu lagi ada ke tidak. Rasa tak ada dah kot. Rasanya lah. Mau susah nak buat. Ada lagi ya? Buat sungguh. Ada lagi ya? Ada lah. Payahlah. Barang rare. Barang susah nak cari. Semua sekarang ambil ikan bilis. Tak tahu lah ikan bilis ke ikan apa. Bersih-bersih elok-elok. Blender. Buat warna. Jadi warna cantik. Kecil. RM1 berapa. Sos bilis tu. Itu tak ada masalah. Budu asal tu. Makan aja tu. Habis boleh makan ke? Dimaafkan nisbah makan. Dimaafkan nisbah makan. Dan kita dah makan haji udang, tahi dia juga. Udang kan tahi dekat kepala. Betul, bagi otak udang tu. Kau ni punggung kotak kepala, tahi kotak kepala. Tu bagi otak udang. Makan haji juga. Boleh makan ke? Boleh. Kadang-kadang udang besar-besar tu, udang harimau, udang kalah besar tu, kepala tu yang sedap tu, ambil. Najis tu dalam tu. Boleh makan. Nisbah badan dia tak sampai 2 ni. Dia punya benda tu yang banyak. Maknanya dimaafkan nisbah makan. Makna nak bagi tahu memang kita biasa makan najis pun. Dimaafkan nisbah makan. Tiba-tiba bila sebut yang duk makan najis tu, darah yang ada dalam daging, haid. Tak ada haid, dah makan berlambat dah. Itu salah satu je. Salah satu je. Jadi boleh ke? Boleh. Okey. Bila dia dimaafkan nisbah makan, kemudian macam mana kalau tumpah kuah tu dekat badan? Kena baju kuah. Adakah dia dimaafkan nisbah semayang? Tadi, betul saya sebut awal-awal tadi. Ada perkara dimaafkan nisbah air. Tak dimaafkan nisbah semayang. Ni dimaafkan nisbah semayang. Tak dimaafkan nisbah semayang. Dimaafkan nisbah air. Macam kucing tadi. Kucing naik atas orang. Kena tolak dengan segera. Kalau tidak batal. Kucing masuk dalam air. Selagi tak nampak najis dekat kucing tu, air itu kekal mutlak. Kan kita tahu tu. Darah yang sedikit, darah ajnabi yang sedikit, dimaafkan nisbah semayang. Tapi darah tu juga kita tak boleh jilat makan. Tak dimaafkan nisbah makan, tak boleh makan. Tapi darah daging tu lagi banyak, darah tu patutnya boleh Tak boleh. Kalau lagi banyak lagi tu, kalau kita perah tu banyak darah daging tu. Tapi darah ni sikit aja. Kalau itu banyak dimaafkan, ni pun dimaafkan lah. Makan. Tak dimaafkan nisbah makan. Bak ada. Macam tu juga darah yang ada dekat daging tu yang dah jadi kuah kita, namanya kuah mutanajis, dia dimaafkan nisbah makan. Sebab dia menyusahkan kita kalau tak dimaafkan. Selesai. Kena dekat baju, tumpah. Adakah boleh bawa semayang? Tak boleh lah. Najis. Kenapa pula? Bukan menyusahkan pun. Kau pergi basuh je. Macam ni. Habis. Habis kenapa boleh makan? Cuba kalau agak-agak. Kenapa boleh makan perut ikan walaupun ada insang, ada darah? Kau cuba siang ikan bilis. Menyusahkan. Kat situ nampak. Rukhsah, kemudahan datang kerana menyusahkan kita baru dia datang. Sedangkan bila kena kat baju, apa susah? Macam tu je. Bukannya kena buka pecah baju, tak payah pump kena kat sini. Tapi macam mana pun, kalau sedikit dia dimaafkan juga. Kan kata tadi, najis yang sedikit 5 sen dimaafkan. Ni kalau banyak tumpah, kita makan, satu lagi. Makan-makan ada dalam mulut. Ada dalam mulut. Kau apa dah? Sejam mana pun. Ada dalam mulut. Maksudnya mulut kita mentah najis tak? Tak najis lah. Mulut mentah najis. Sebab masuk najis. Najis apa? Darah. Darah mana ada darah? Darah campur dengan kuah. Oh, darah campur dengan kuah tak kira. Oh, ya ke tak kira? Ya ke? Tak dikira ke? Oh, kalau tak dikira, ambil darah, ambil air, campur. Lepas tu, dia jadi warna cair, kita komor. Saja je lah. Nak buat masalah. Adakah mulut kita najis? Najis. Habis kalau darah, ataupun kita ambil apa najis-najis apa, kita letak dekat dalam mulut, nama najis. Walaupun sikit. Habis, yang makan tadi, yang kita makan kuah, najis juga dalam mulut. Apa bezanya? Cuma air tadi tak boleh minum. Yang tu boleh minum, boleh makan. Okey. Ada. Soalannya, kalau dalam mulut ada najis, sah tak sembahyang? Kena tahu, dalam bab najis, dalam bab zahir batin berbeza. Dalam mulut, jika dia zahir, nisbah semayang, bolok, garanti pening ni. Macam mana? Benda tu terlalu banyak nak diterangkan dengan satu perkataan je.
Dalam masalah semayang, dalam mulut, zahir ke batin? Dalam masalah semayang, jika najis tu ada dekat batin, tak ada masalah. Dengan maksud sah semayang. Sebab memang najis kita ada dekat batin kan? Ke najis kita tak ada dekat dalam batin? Ada dalam najis dalam perut, tahi berlambak. Sah semayang. Kalau dia ada dekat zahir tak sah semayang. Okey. Jadi masalah pula. Mulut tu zahir ke batin? Oh, kena cerita pula. Nak nisbah apa? Mulut pun ada nisbah ke zahir batin? Ada. Dalam masalah puasa, lidah ni zahir batin. Dalam masalah puasa, senang je nak tahu zahir batin. Puasa, jika masukkan sesuatu ke dalam batin, batal. Masukkan sesuatu ke dalam mulut, batal tak? Mulut ni, ni. Ambil gigit pen, tak batal. Maknanya dia zahir dalam masalah puasa. Dia zahir dalam masalah puasa. Malah ambil kuah rasa sikit pun boleh, dengan syarat jangan telan. Sebab bagi tak, maknanya zahir dalam masalah puasa. Dalam masalah puasa dia zahir. Dalam masalah wuduk dia zahir ke batin? Masa-masa nak basuh muka, wajib basuh zahir muka. Batin tak payah basuh ketika nak ambil wuduk. Dalam ni zahir ke batin? Dalam masalah wuduk. Batin pula. Memang. Maknanya kalau ni adalah zahir, ambil borong, ini adalah zahir sebab dalam masalah puasa dia adalah zahir, maknanya wajib qoma lah ketika ambil wuduk. Sebab ketika wuduk wajib basuh zahir muka. Jika ini adalah zahir, wajib qoma. Sebab tu mazhab Hanbali wajib qoma. Kalau tidak tak sah. Dalam mazhab Syafi'i macam tadi. Dia setiap perkara tu dia ada nisbah apa. Okey. Masalah puasa pula, dia adalah zahir. Batin dekat mana? Batin dekat sini. Sebab tu masuk makanan dekat sini baru batal. Masuk kat sini tak batal. Dalam masalah wuduk, dia adalah batin. Dalam masalah puasa, dia adalah zahir. Dia tu masuk dalam mulut. Dalam masalah semayang, tu nak tanya. Dalam masalah semayang, dia zahir ke batin? Batin ke? Tidak. Zahir. Dia zahir. Dengan maksud, kalau ada najis dalam mulut, tak sah semayang. Sebab dia zahir, nisbah sembahyang. Kecuali darah dia sendiri, gigi berdarah. Itu macam tadilah. Gigi berdarah daripada bukan rongga. Dia banyak mana pun dia maaf, dengan syarat jangan telan. Sama macam tadi. Nampak yang tu, qaid yang tu, kaedah yang tu pening lah kat situ. Itu yang saya kata tu. Jadi kalau ada dalam mulut, darah banyak, gigi, gusi berdarah, banyak, tak batal. Dengan syarat jangan telan. Kalau jangan telan, dia jadi batal kerana macam makan. Dan berdosa lah sebab makan najis. Sekarang ni bukan ada najis dalam mulut daripada darah gusi. Kita yang letak. Masa bila pula letak najis dalam mulut? Tu orang makan kari tadi. Soalannya, sah semayang? Tak sah. Pendapat Ibn Hajar, pendapat mutamat dalam mazhab Syafi'i. Sudah. Memang sudah. Mujur lah. Ada Syekh Ramli, ada Ibn Hajar, khilaf kemudian. Saya nak cerita yang ketat dulu, betul kita cerita lah yang longgar. Lepas tu kalau setakat nak cerita mazhab lain lagi, boleh lah. PM tepi lah yang tu. Yang tu cerita lain. Sebab bab fiqh, dia iza daqa tersepit, ittasa'a, luah. Tu dalam masalah fiqh. Masalah tauhid tak ada. Tak ada. Salah kufur. Salah akidah bid'ah. Salah semua amalan tak diterima oleh Allah. Salah akidah. Tak boleh nak PM tepi lah. Allah tu sebenarnya memang betul Allah ada satu, tapi ada khilaf Allah ada dua. Ada yang tu? Mana ada? I'tiqad Allah ada dua. Apa dia semayang selama berapa puluh tahun semua tak sah. Itu masalah akidah. Dia tak boleh PM tepi. Tapi fiqh dari segi nak menyampaikan pendapat mutamat lah. Apa cerita benda yang tempat yang tak ada ni, cerita pasal mazhab Hanafi buat apa? Cerita dengan maksud untuk diamalkan buat apa? Cerita bagi tahu ada cukup lah. Habis tu macam mana? Boleh ke amal? Memanglah empat-empat tu ahli sunnah wal jamaah. Cuma boleh ke cerita? Buat apa nak cerita? Nanti orang akan mempermudah dalam urusan agama. Habis tu cerita yang mutamat. Habis tu ustaz, yang kerut-kerut tu kita cerita tepi. Adalah penyelesaiannya. Fiqh memang ada. Fiqh banyak sangat khilaf. Itu dalam masalah. Jadi bila ada dalam mulut, sebenarnya qoma menjadi wajib. Jika kita makan apa-apa nak semayang, qoma menjadi wajib. Sedangkan qoma hanya sunat, qoma menjadi wajib kerana ada najis dalam mulut. Sama juga dalam mata. Ni, dalam masalah mandi wajib ataupun wuduk, ni biji mata ni, zahir batin. Kalau zahir, masa mandi wajib ambil air, mega mata. Mana ada? Bukan mata ni, biji mata. Ni bawah ni. Zahir batin. Batin confirm. Kalau zahir mampu kita, mampu. Okey, batin settle, betul.
Masalah mandi, masalah wuduk dalam ni adalah batin. Dalam masalah semayang ni biji mata ni zahir batin. Zahir. Jadi kalau ada tarik mata tak sah. Bukan. Saya dah sebut banyak kali kan. Tarik mata tu orang Melayu je kata. Bukan tarik. Tarik kalau kat kubur dengan dubur je. Tarik pusat, tarik mata, tarik telinga, tarik hidung, tarik gigi. Tu bukan tarik. Tu bukan najis. Nama aja. Ada tarik gigi 2 lori pun. Banyak mana satu penuh poket pun sah semayang. Ada tarik telinga. Banyaknya tarik telinga kau. Sah semayang. Sebab dia bukan najis. Kita je panggil tarik. Okey. Okey. Dalam mata. Dalam mata, bab mandi wajib wuduk dia batin. Sebab jika kita boleh basuh dia akan menyusahkan. Nak kena basuh biji mata. Memang rabun. Okey. Dalam masalah semayang dia zahir. Jika ada taik ataupun ada najis dalam najis bukan taik mata najis dalam mata tak sah semayang. Kenapa pula nak ada najis dalam mata? Ini dalam kitab dulu-dulu je. Kitab sekarang tak ada lah. Kadang-kadang kita boleh berubat dengan najis. Jika yang tak najis tu tak ada. Boleh dibenarkan mazhab Syafi'i berobat dengan najis. Kadang minum air kecil unta. Yang orang tu ada geng-geng pelik. Dia pergi Mekah minum gok-gok air kecil unta. Dia kata sunnah pada otak dia. Dia salah baca. Dalam YouTube saya pun tak tahu dalam YouTube ada. Ada pula gok-gok macam ni minum air kecil unta sunnah. Sebab Nabi pernah suruh ada sahabat minum air kecil unta. Tapi sabar tengok dulu hadis tu penuh-penuh, tengok asbabul wurud dia panggil. Bukan asbabun nuzul. Asbabun nuzul Quran. Asbabul wurud. Adanya hadis tu rupanya sahabat tu dia sakit perut, cerit-berit. Nabi kata ambil susu. Lembu tu unta tu kau ambil susu campur dengan air kencing. Macam buat satu sudu macam tu kot. Bukan gok-gok macam tu. Kemudian ada dia punya nisbah 2-1 ke apa tak tahulah, adalah. Kena tanya orang perubatan. Air kencing unta satu susu unta yang sama. Susu unta lain tak boleh. Unta yang sama 2 ataupun 3 nisbah dia, ada nisbah campuran dia, minum hilanglah. Bukan minum macam tu. Untuk berobat dah tak ada cerit-berit. Okay. Dan ada sahabat yang sesama Nabi bagi. Maksudnya kalau tak ada yang suci boleh berobat dengan yang najis. Kita pun selalu berobat dengan najis. Mana berobat najis? Selalu. Darah najis tak? Najis. Yang dah masuk darah tu masuk najis lah. Kita duk berobat dengan najis. Oh, doktor kata tak cukup darah O. Cari darah O masuk. Berobat dengan najis. Cuma boleh tak masuk TO? O juga. Mampus. Jadi sebab tak ada yang lain yang boleh ganti darah, boleh berobat dengan najis. Kita dah berobat dengan najis pun. Kadang-kadang krim yang ada najis berobat dengan najis. Tak ada masalah. Krim tu dia buat daripada burung. Burung pula tak sembelih. Najis. Sebab apa dia tak sembelih? Mungkin daripada belah-belah Europe ke mana saya tak tahulah. Dia buat, dia proses jadikan minyak. Minyak burung apa? Hud-hud. Burung hud yang Nabi Sulaiman tu kan. But ada satu burung, kalau orang Islam buat tak apalah. Dia masak burung tu campur burung apa tu, betul campur. Kadang-kadang orang kafir pun buat. Bila dia buat confirm tak sembelih. Kita pun pakai sakit kulit, kurap, pakai hilang. Maknanya berobat dengan najis. Tak ada masalah. Okey. Mata tadi berobat dengan najis apa? Orang dulu bila kena penyakit mata yang merah tu, bukan merah isap gam merah yang sakit yang nak celak tu penuh ni, kena ambil air tu. Penyakit apa benda, penyakit mata tu, kalau dia berjangkit kat orang pula tu, kita pegang macam ni, pump tu, esok dia kena. Penyakit tu, orang dulu dia tak ada air more. Mana ada? Jadi macam ni nak berobat? Kadang-kadang seminggu kan, nak bangun tu Allah, macam ni ambil letak baru elok. Letak air, bagi dia lembut. Soalannya macam nak berobat? Orang dulu berobat, petua dia pakai air kencing dia sendiri, titik dalam mata. Tak sampai 2 hari, clear. Okey, bukan nak cerita yang tu. Sekarang pakailah ubat doktor tu. Pakai air kencing. Orang dulu pakai macam tu. Sebab tu ada dalam kitab. Jadi sekarang dia pun lepas dah